Hello. Assalamualaikum dan hello Zais. So anda bersama dengan saya sekali lagi, Zai Rasmawi aka Bro Zais, membincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So topik kita kali ini adalah boleh kata kata-kata daripada salah seorang mat motor, ataupun mungkin mereka-mereka yang mungkin agak liar sikit, mat rempit, ataupun mungkin kalau diorang ni sekadar menggunakan motosikal adalah pengguna motosikal yang mungkin kita tengok dia punya kata-kata tu sedikit tak berapa cantik lah. Okey, nak tahu lebih lanjut, teruskan menonton. Mat motor. So kalau dekat luar sana masyarakat memandang serong golongan-golongan mat motor ni sebab adanya mat rempit, adanya mat motor, adanya juga pengguna-pengguna motosikal. Tapi apa yang saya nak bagi tahu adalah, adakah anda menjadi seorang mat motor yang bijak ataupun pengguna motosikal yang bijak? Cuba anda bayangkan, anda sedang layan hobi konvoi, travel jauh-jauh, tapi anak isteri tinggal di rumah. Tanggungan kita, ibu bapa kita tinggal dekat rumah. So andai kata berlaku sesuatu yang tidak baik pada kita, apa terjadi pada tanggungan kita? Bagaimana dengan loan rumah yang telah pun kita buat? Bagaimana dengan loan kereta yang telah kita buat? Personal loan masa nak kahwin dan sebagainya. Siapa yang akan tanggung semua itu sebenarnya? Semuanya akan jatuh kepada tanggungan kita, iaitu ibu bapa kita. Atau pada yang dah kahwin akan jatuh pada anak dan isteri kita. So nampak tak dekat situ? Untuk orang yang betul-betul faham tentang benda ni, dia kena handle, sediakan plan pelindungan disertakan dengan simpanan dan sebagainya untuk cover risiko tu. Kenapa mesti cover sendiri sedangkan risiko tu boleh dihandle oleh pihak yang lebih sesuai? Biarkan diorang buat kerja diorang handle risiko kita. Andai apa-apa terjadi pada kita, kita tahu tanggungan kita, anak isteri kita, ibu bapa kita terjamin. Dalam masa yang sama, kita akan dapat simpanan yang mana untuk masa depan membesar dan terus membesar. Okey, so jadi sebagaimana yang saya sertakan dekat attachment dalam video kali ini, korang boleh tengok kata-kata yang dah disertakan oleh beliau, yang mana dia cakap, makcik jangan ingat budak-budak main motor tak ada duit. Okey, so saya setuju budak-budak main motor ada duit, tapi setakat mana ada duit budak-budak motor ni dapat meyakinkan bakal mertua diorang sendiri. Kalau korang tengok sendiri sebenarnya, budak-budak yang main motor ni kan, macam yang saya sertakan dalam attachment kali ni, dia cakap yang sebenarnya jangan ingat diorang tak ada duit. Diorang tukar blok harga 400-600, camshaft dah berapa, crankshaft dah berapa, piston, macam-macam benda lagi, tukar exhaust dan sebagainya, modified. So kat situ angkanya riban. Okey, so persoalannya sekarang, macam mana korang nak tunjukkan harga spare part tersebut mampu meyakinkan golongan-golongan bakal mertua ni? Ada tak perbezaan dengan korang yang menggunakan motosikal sahaja dengan mereka-mereka yang ada kereta? Sebagai contohlah, orang-orang yang ada kenderaan seperti kereta, kita ambil paling mudah lah, kereta yang murah orang katakan Azia manual bulanan lebih kurang 260, kalau auto lingkungan 370. So kenapa orang lagi confident dengan golongan-golongan yang ada kenderaan ni, ada kereta ni? Sebab apa? First kali, diorang ni mampu bayar kereta tu tiap-tiap bulan 300 bawa 400 selama 9 tahun loan. Nampak tak? Dekat situ nampak diorang ni stable. Tiap-tiap bulan nilai 400 tu ada tiap-tiap bulan. Kalau budak-budak yang main motor ni, dia cakap crankshaft dia mahal, connecting rod dia model hardened steel, harga beratus-ratus. Okey, persoalannya, adakah korang keluarkan duit macam modified motor tu tiap-tiap bulan? Basicnya macam ni lah. Korang akan keluarkan lingkungan 1,200 membawa ke 2,000 untuk modified motosikal. Tapi adakah ini tiap-tiap bulan? Jawapannya of course tak. Boleh dikatakan sebulan sekali. So kalau RM2,000 sebulan, setahun sekali, RM2,000 setahun sekali,
maknanya sebulan lingkungan baru RM180, lebih kurang lah, lebih kurang RM180, membawa 200.5, masih lagi murah. Berbanding dengan abang-abang yang pakai Azia, Myvi tadi, dia orang tiap-tiap bulan 400 membawa 500. So kat situ nampak tak siapa lagi stable. Yang kedua, kemampuan mampu membayar bulanan kereta tu menunjukkan yang dia ada cash flow yang cantik tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan. Dan yang ketiga adalah bila mana kita cakap pasal modified motosikal dengan orang-orang yang ada kereta, modified motosikal ni korang ada duit betul sebelum korang modified. Lepas modified, duit dah jadi spare part motor dekat dalam motor. Jadi apa yang tinggal dalam account bank, tak semua orang ada standby extra lagi 5-6 ribu dalam bank. Kebanyakan mat-mat motor dekat luar sana, saya tengok dia orang kata nak modified 3,000, dia kumpul RM3,000. Dia belanjakan RM3,000 dekat bengkel, motor dia jadilah sehebat RM3,000, tapi dalam bank adalah baki RM10. Itu pun sebab pihak bank kata itu nilai minimum simpan dalam akaun. Kalau tidak, mungkin RM10 tu pun akan dikeluarkan. So yang ketiga adalah berkaitan keyakinan ni. Mertua ni dia nak tengok kalau anak dia kahwin dengan kita, takkan kita nak bawa dia pergi hospital untuk check up mengandung, naik motor betul. Dia naklah tengok anak dia naik kereta. Sebab apa? Mak bapak ni dia dah rasa susah sebelum ni, jadi dia tak nak anak dia susah macam dia susah dulu. So that's why kita sebagai lelaki kena meyakinkan. Kita boleh cakap, makcik, motor saya makcik modified kau makcik, motor saya boleh GPS 200 GPS makcik. Makcik nak tahu blok saya ni beli 700 makcik, piston ni saya tempah dekat foundry. Boleh cakap macam tu. Tapi ada makcik tu nak peduli, ada makcik tu nak heran. Sikit pun dia tak heran. Sebab apa? Takkanlah engkau nak bawa bini kau, dia akan cakap macam tu, nak bawa bini kau pergi check up mengandung 5 bulan 6 bulan naik motor. Paling-paling korang kena ada kereta. Kalau ditakdirkan hujan dalam perjalanan, basah laki bini. Kalau naik kereta, tak risau. Lepas tu, bila isteri hamil, nak pergi kedai, suami pula outstation, nak order Grab, tak berani, ataupun tak ada duit ke apa, duit tu cash. So nak tak nak, kena pergi kedai. Takkan dia nak start motor korang yang dah jack 4 kali tu. Mampu ke isteri tu nak start? Mampu ke dia nak bawa? Kelas tangan pun keras. So kat situ kita nampak, kalau kereta lebih selamat. Kita pun takkanlah sanggup tengok isteri yang dah mengandung 5 bulan 6 bulan bawa motor. Mesti kita tak sanggup. Mak bapak kita lagilah makin hamun kalau dia tengok kita buat anak dia macam tu. Dia tak nak lah macam tu. So nampak dekat situ, value bukan soal berapa ringgit yang kita ada, bukan soal berapa harga barang yang kita ada, tapi apa benefit yang dapat kita bagi dekat orang yang kita sayang. Okay, so kalau tengok balik dekat posting yang saya sertakan kali ni, dekat ruang komen dia tu, saya tak nak sertakan lah. Ada yang berpendapat bahawa sebenarnya Mamat ni dia nak isukan pasal bukan sewa, hantaran mahal. Jadi saya tak nak argue lah pasal hantaran mahal. Hantaran pandai-pandai lah kumpul. Tapi kalau korang nak argue yang korang berduit sebab motor korang power, sebenarnya korang dah pun mengutamakan perkara yang kedua. Motor adalah hobi, sedangkan kereta adalah keperluan zaman sekarang. Ada yang kata boleh naik LRT, boleh naik motor, tapi ceritanya kalau kita nak bawa orang yang kita sayang pergi check up hospital sebab hamil 5 bulan 6 bulan, takkan korang nak bawa naik motor betul? Logik kat situ. Dekat situ kita nampak tak logik lah. Boleh buat, tapi sampai tak hati kita nak buat benda tu? Mesti tak sampai punya. Okay, so simple video kali ni, sekadar nak bagi peringatan dekat korang. So, apabila kita mengutamakan hobi, iaitu perkara yang kedua, dan mengkeduakan perkara yang utama, iaitu kehidupan anak isteri kita, kita sebenarnya akan dapat kehidupan yang semakin lama semakin down and down. Berbanding dengan orang yang dia minat motor tapi dia tahu keperluan kereta, dia main motor light, dia adakan kereta dulu baru dia main motor. So yang itu cantik. Sebab apa? Dia mengutamakan benda yang utama, mengkeduakan perkara yang kedua. Jadi kehidupan dia akan lebih baik, tanggungjawab dia sebagai suami terjamin, bakal mertua pun confident,
anak isteri bahagia, dan motor korang pun still boleh main macam biasa. So semoga berjumpa lagi untuk konten-konten yang akan datang. Bye bye. Okay, so guys sekalian, halo. Rasa terus nak menonton video-video yang ada di Zai Stream, boleh tengok dekat bahagian tepi ni ada dalam 2-3 video yang boleh korang tonton. Klik dan terus layan video-video yang ada. Bye bye.